apabila sampai kepada perbahasan sifat qidam, pasti akan dibincangkan tentang nur dan tasalsul. Apakah perbezaan antara nur dan tasalsul? Baik. Di dalam percaraan sifat yang wajib atas kita tahu secara tafsil. Lebih dulu kita kena faham, lebih dulu kerana setengah pada setengah setengah daripada setengah kita kadang-kadang tak faham sifat 20, juga mengkritik sifat 20. Dah juga kita tak faham. Sebenarnya begini, maknanya tadi dalam rukun iman tadi wajib kita beriman dengan Allah. Kita percaya dengan Allah. Apa percaya dengan Allah? Itu huraian dah. Percaya dengan adanya Allah, sedianya Allah. Borong, secara borong, semua sifat yang menunjuk atas sempurna dia panggil sifat kamalan, semua wajib bagi Allah. Tu borong. Ijma'. Cara ijma'. Tiap-tiap sifat yang menunjuk atas kesempurnaan, semua wajib bagi Allah. Sebaliknya, tiap-tiap sifat yang menunjuk atas kekurangan ataupun sifat yang tiada layak dengan nisbah bagi zat Tuhan, semuanya mustahil atas Allah. Tu borong. Tanya panggil. Sini cakap borong tak? Borong tu ambil daripada Arab panggil ijmalan. Wajib atas kita setiap orang mukallaf yang sebut tadi, wajib kita beriman dengan Allah dengan segala hukum sifat Allah ijmalan. Secara ijmal, secara borong. Bagaimana borong? Tiap-tiap sifat yang menunjuk atas sempurna dia panggil sifat kamalat, wajib bagi Allah semuanya. Banyak tak terhingga. Isyarat dalam hadis Nabi SAW ketika dia dalam sujud dia doa, Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Itulah tepat ulama ambil kata sana'an 'alaik la uhsi sana'an 'alaik. Tak aku dapat menghitung satu persatu kepujian atas kau wahai Tuhan. Segala sifat terpuji, segala sifat kesempurnaan bagi aku tak dapat menghinggakan. Ayat tu banyak tak terhingga. Sebab banyak tak terhingga itulah Allah tidak paksa kerana kita tak kuasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah janji dah, dia tidak memberati, dia tidak paksa diri seorang pun dia tidak paksa, mereka kau dah kuasa. Kalau dia paksa suruh tahu satu persatu, siapa kuasa? Sedangkan sifat banyaknya tidak terhingga. Lalu itu memadai dengan ijma', borong. Sebaliknya, tiap-tiap sifat kekurangan ataupun tiap-tiap sifat yang tidak layak dengan zat Allah, semua tu mustahil atasnya, borong. Kemudian dengan borong itu satu, di antara segala sifat kesempurnaan ada pula wajib atas kita tahu secara tafsilan. Cara hurai. Secara hurai di antara sebanyak-banyak mesti kita kena tahu secara tafsilan. Cara huraian. Berapakah yang kita tahu secara tafsilan? Itu ulama kata, atau kaum masyhur kata 20 sifat mesti kita tahu secara huraian. Itu tak memadai dengan secara borong tadi. Contohnya seperti kita tahu segala nama-nama Nabi yang sebut dalam Quran 25 tu kena tahu secara tafsilan. Adapun secara ijmalan ramai lagi Nabi-Nabi Allah. Kita tidak tahu bilangan kecuali Allah. Kau yang muktamad, dia kata al-aula kita serahkan bilangan angka tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kita tahu jalan tafsir 25. Sekiranya kalau disoal Nabi Allah Ibrahim yang dibakar, cerita hikayat dibakar oleh Namrud tu, kalau disoal Nabi ke bukan Nabi, kita nak jawab tak tahu, tak boleh, tak lepas. Kena jawab ya Nabi. Nabi sahaja ke Rasul lagi? Jawab ya Nabi lagi Rasul. Ya ada Nabi saja kan? Ada Nabi bukan Rasul, ada Nabi lagi Rasul.
Tu kena tahu jalan tafsir. Dan Musa yang maklum tu aduk bergaduh dengan Firaun antara lain tu. Nabi lagi rasul ke bukan Nabi rasul? Ya, Nabi lagi rasul. Tu hak tiap-tiap 25 tu mesti kita kena tahu dengan jalan tafsir. Baik. Kemudian selain pada tu masuk dalam borong. Ramai lagi Nabi Allah. Berapa ramai? Wallahu a'lam. Allah lah yang tahu bilangan. Di kalangan Nabi yang sebegitu ramai, ada sampai kata 1000-1000, berjuta. Ada katanya 124,000. Itu atas kalau khilaf bilangan riwayat, lebih selamat kita serahkan bilangan kepada Allah lah yang tahu. Baik. Kemudian begitulah di antara sifat Allah yang mesti kita tahu secara tafsilan, antara lain adanya Allah tu panggil wujud. Tu kena tahu secara tafsilan, tak cukup dengan borong. Apa arti ada, apa makna ada, apa lawanan ada, apakah dalil menyertai adanya, dia panggil tahu jalan tafsir. Di antaranya pula sifat mesti tahu jalan tafsir, qidam. Apa arti qidam? Terjemahnya sedia. Apa makna sedia? Asalnya arti dari Arab ke bahasa Melayu. Qidam arti sedia. Kalau kita salah baca qadam, arti lain pula. Yang kedua qadam, apa qadam? Tapak kaki. Tu usak, silap baris dia panggil lahnun yughayyirul makna. Wujud yang pertama, wujud yang kedua qadam, pasal dia tak biasa belajar. Pas kitab tak ada baris, dia boy ikut rasa. Yang pertama wujud, yang kedua qadam. Orang kata salah baca qadam. Apa qadam arti tapak kaki. Arti qidam. Apa dia qidam? Apa qidam? Artinya sedia. Mengaji, apakah makna sedia? Padahal kita tak ada iaitu ni wa ma'nahu, dan maknanya makna sedia. Apa dia? Tidak ada permulaan baginya. Dengan mudah kata, tidak ada mula. Itu maksud sedia. Maka berlainan dengan kita dah kata sedia rumah kita, sedia kebun, sedia. Itu sedia makna apa? Sedia zaman dia panggil. Lama masa. Sedia dengan makna lama masa. Bila barang ni lama masa boleh panggil sedia. Itu dia panggil qidam zamani, yang dibahasa pada masa. Tu juga kita panggil orang Melayu usang. Tengok padi kita hak tahun lalu, 2 tahun lepas, masih ada lagi sekarang, dia panggil padi, orang petani panggil padi usang. Dia panggil qidam zaman. Padi usang. Sini panggil tak padi usang? Panggil ya? Padi baru, padi usang. Dia panggil begitu. Dia panggil qadim zaman ni. Ada sifat Allah qidam arti sedia, sedia dengan makna tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Untuk nak mengerti, kita ini ada, tapi ada permulaan. Sebelum pada ada kita, kita tak ada. Hati kita ni panggil ada permulaan. Sebab tu kata ada kita ni baru. Ada kita ini sifat dengan baru. Apa baru? Ada permulaan. Ada Allah, sifat dengan sedia. Apa sedia? Tidak ada permulaan. Tu makna dia. Kemudian apabila kata ada Allah tidak ada permulaan, lawanan dia hudus, arti baru. Apa baru? Ada permulaan. Mustahil atas Allah bersifat dengan permulaan, dengan ada mula. Mustahil atas Allah bersifat dengan ada mula. Wajib bagi Allah bersifat dengan tidak ada permulaan. Itu panggil sedia. Itu Arab panggil qidam. Itu sifat hak wujud tahu jalan tafsir. Kemudian apakah dalil yang menunjuknya? Dalil yang menunjuk alam ini. Apa jalan wajah istidlal yang boleh alam ini jadikan bahawa menunjukkan bahawa Allah itu sedia? Kerana dia panggil dalil akli. Secara fikir, dalil akli yang qat'i, yang zanni tak boleh, tak jadi dalil. Qat'i iaitu kerana jikalau fardu takdir Allah itu tak sedia. Yang ni tak sedia dengan mana? Sedia dengan mana tidak ada permulaan. Fardu takdir kalau Allah tak sedia, dengan buat ada permulaan kan? Panggilnya baru. Batil kita di atas nah.
Jikalau tidak sedianya Allah, nascaya baharu. Apabila baharu, apa makna baharu tadi? Ada permulaan. Bila ada permulaan, dia panggil baharu. Kaedah wa kullu hadisin la buddalahu min muhdisin. Dan tiap-tiap yang baharu mesti ada yang membaharukan. Yang membaharukan dipanggil yang menjadikan. Kalau Allah itu tak sedia, nascaya baharu. Apabila baharu, tak lepas daripada yang menjadikan. Mesti ada yang menjadikan. Sebab apa? Kita tidak terima jadinya sendiri. Ini kena faham makna jadi. Bila sebut kata jadi, apa makna jadi? Bila makna jadi artinya dulunya tiada. Itu makna jadi kan? Daripada tiada kepada ada, tu panggil jadi. Sebab tu tak sah nak kata Allah tu jadi. Allah jadi sendiri. Tak sah. Sebab makna jadi tak apa makna jadi. Dulunya tiada, daripada tiada kepada ada. Tu jadi. Kalau kata Allah jadi sendiri, berartinya Allah dulunya tiada, kemudian ada. Apa jadi sendiri? Tak terima jadi sendiri. Kena ada yang menjadikan. Baik. Itu makhluk. Sebab tu makhluk ni kita mesti ada yang menjadikan. Sebab kita dulunya tiada. Lepas tu jadi. Tak terima jadi sendiri. Betul Allah Ta'ala kata, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Allah buat soalan. Adakah mereka dijadikan daripada tiada sesuatu? Adakah mereka itu jadi daripada tiada satu sebab yang menjadi? Jadi sendiri? Kita jawab macam mana? Jawab, tidak. Am khuliqu min ghairi syai'in. Adakah mereka itu dijadikan daripada tiada suatu sebab? Jadi sendiri? Kita jawab, tidak. Am humul khaliqun. Tuhan soal. Kau mereka sendiri menjadi diri mereka. Kita jawab, ya ke tidak? Tidak juga kan? Mana nak erti faham macam mana? Ketika dulu kita tak ada. Kita nak ada, kita sendiri menjadi. Macam mana nak menjadi kita tak ada? Tu ketika Tuhan tanya begitu, adakah dijadi mereka daripada tiada sebab yang menjadikan yakni jadi sendiri? Kita jawab tidak. Ataupun mereka sendiri menjadi diri mereka? Kita jawab tidak. Bila tidak, tentu kitanya ada yang menjadi. Tu cara fikir. Mesti ada yang menjadi. Dengan dalil nakli, Allah menyatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Tak kita masuk ma bainahuma. Tu hak dia cerita kata Allah lah telah menciptakan segala langit dan bumi dan barang yang ada antara kedua, termasuk kita manusia. Tu hak dia cerita kata dia telah menjadi. Hak cara kita fikir tak terima kita jadi sendiri. Mesti ada yang menjadi. Tuhan yang menjadi, yakni Allah itu namanya. Sahabat dia royak nama dia Allahul ladzi khalaqas samawati. Itu dia menyatakan Allah yang menjadi. Dan kita dah baca alhamdulillah, puji-puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin. Tuhan yang menciptakan segala alam. Itu nama dia Allah. Maka Allah itu setelah kita yakin wujudnya, adanya Allah, ia mesti qidam, sedia. Apa sedia? Tidak ada mula. Apa dalil yang menyatakan sedia? Alam ini. Apa jalan yang boleh kata alam ini dalil menunjuk tak sedia Allah? Kerana fardu takdir kalau Allah tak sedia, nascaya baharu. Sebab dia tidak ada wasitah antara sedia dan baharu. Suatu yang ada, apabila tak sedia, tentu baharu. Suatu yang ada, kalau ada mula, panggil baharu. Suatu yang ada, tidak ada mula, panggil sedia. Tak sunyi pada tu. Kita ni yang ada, langit bumi yang ada, tapi didului oleh tiada, panggil ada mula, baru. Allah Ta'ala yang ada. Kalau ada mula, baru. Tetapi kalau tak sedia, nascaya baru. Bila baru, sambung dengan dalil wujud. Tak terima jadi sendiri. Bila tak terima jadi sendiri, mesti ada yang menjadikan. Kalau Allah tak sedia, nascaya baru, mesti ada yang membaharukan, menjadikan.
Bila mesti ada yang membaharu, yang menjadikan Allah mesti baharu juga. Tak sah nak kata qadim sedia. Sebab segala alam ini siapa Tuhan yang menjadi? Allah. Mesti dia sedia. Fardu kata kalau dia baru, mesti ada yang membaharukan. Maka yang membaharukan Allah itu, yang membaharu yang menjadikan Allah, mesti baharu juga. Bila baharu, tak lepas pada yang menjadikan. Yang menjadikan tu siapa? Ikut nak tergedik. Emma ada yang dulu pada tu hingga siapa tidak berkesudah. Tu panggil tasalsul. Emmanya yang menjadi Allah yang menjadikannya. Itu panggil daur. Daur, dara yaduru, daur. Berkeliling, berpusing balik. Itu daur. Allah katakanlah baru, ada yang membaharu yang menjadikan. Kita letak nama Khalik. Khalik itu mesti baharu. Bila mesti baru tak terima jadi sendiri, mesti ada yang menjadi. Siapa yang menjadi? Allah. Itu panggil daur, macam tu daur. Allah baru, Khalik yang menjadi. Khalik baru, Allah yang menjadi. Tu panggil rupa daur. Kita boleh terima kepada akal macam tu? Tak terima, tak boleh terima. Sebab apa? Membawa pada berimpun dua yang berlawanan. Mana? Bila kata Allah baru, Khalik yang menjadi. Mana Allah sebelum tu tiada. Manakala Khalik baru, siapa yang menjadi? Allah. Fahamnya Khalik tu tiada. Faham daripada dia yang menjadi, mana dia ada dulu. Faham daripada dia kena jadi, dia ada kemudian. Jadi bawa pada beripung dahulu kemudian. Dulu kemudian. Kita tak terima dua yang berlawanan berimpun pada semata. Itu kata ad-diddan la yajtami'an. Itu daud dia panggil. Pada tu ada pula daur musarrah, daur mudmar. Daur musarrah tu selapis ya. Allah baru, ada yang menjadikan Allah. Yang menjadi itu baru, Allah yang menjadikan. Dia panggil daur musarrah. Hak daur mudmar ni 3-4 lapis. Dia panggil daur mudmar. Seperti ada zaman budak-budak kanak-kanak dulu tu duk bercakap. Dia panggil apabila itu didemain lah. Dia kata rasa gatal kepala. Rasa gatal dia kata. Yang satu tanya, gatal apa? Gatal kepala. Yang ni tanya, kepala apa? Kepala pok. Dia tulis, pok apa? Pok ko. Kenapa menata pok ko? Angguk-angguk. Tu. Orang petani bercakap, kepala pok. Pok ko. Nah. Kata kepala pok ko. Pok ko medai. Medai mana? Medai gatal. Ya pokok medai dah dah. Pasal gatal ada tepuh daun dia gatal. Pokok medai. Medai apa? Medai gatal. Gatal apa? Gatal kepala. Kepala apa? Kepala pok. Pok apa? Pok ko medai. Medai apa? Medai gatal. Gatal atas kepala. Dah jadi keliling-keliling waktu lah. Di mana tempat sudahnya? Tu dia panggil daur. Macam tu. Apa kita boleh terima ke tu? Tak boleh terima. Tu panggil rupa daur mudmar. Kalau misalnya kita seperti Zaid baru dijadikan oleh Umar. Umar baru dijadi oleh si Bakar. Bakar baru dijadi oleh Zaid. Dia panggil daur mudmar. Kalau Zaid baru dijadi oleh Umar. Umar baru dijadi oleh Zaid. Dia panggil daur musarrah. Itu adalah istilah dia panggil. Ala kulliha tempat nak menyatanya betul mana? Tempat nak menyatanya, kalau Allah tidak sifat kidam, tidak sifat sedia, naja baru. Bila baru, mesti ada yang menjadi, yang membaharukan. Yang membaharu itu pun mesti baru. Bila mesti baru, siapa yang menjadikan? Emang Allah, itu panggil daud. Tidak. Bila tidak, siapa yang menjadi? Dulu pada tu. Yang itu pula baru. Mesti ada yang menjadi. Dulu pada itu. Hingga sampai tidak berhubung-hubung dengan tidak kesudahan. Itu panggil tasalsul. Bertali-talian, dia panggil. Yang ni baru fardu takdir. Ada yang membaharukan. Sebab nak jadi sendiri tak terima. Ada yang membaharu. Yang tu baru, ada lagi yang membaharu. Sampai tidak berkesudahan. Itu panggil daud. Dia panggil tasalsul. Tempat mustahilnya, apabila tasalsul dia tubik dua. Tasalsul pada pihak ummi, tasalsul pada pihak akhi. Ummi pakal dia panggil kan. Pihak ummi itu orang panggil kata bawa pada mustahil. Mana? Kerana apabila kata ummi mesti dia ada ada kesudahan. Tapi dengan dakwa tak kesudahan. Mana dakwa? Yang tu baru, ada yang membaharukan dulunya. Yang tu baru, ada yang dahulukan. Dia panggil dakwa tidak berkesudahan. Tapi bila hisab kira sebelah ummi mesti ada kesudahan, tidak tak panggil ummi.
Tengok kita daripada ibu bapa kita daripada ibu bapa sampai ke Adam. Tu kata, ya ada kesudahan tu. Pak Adam daripada tanah. Nah, tanah daripada akhir daripada tiada kepada ada. Siapa yang mengada? Allah. Sampai situ habislah. Apa kalau Allah tu baru ada lagi ada tu. Kita baru ni ada ibu bapa. Sebab tak sebab dia. Ibu bapa ada ibu bapa kata. Sampai kepada Adam. Adam min turab daripada tanah. Tanah tu daripada mana? Daripada tiada kepada ada. Siapa yang mengada? Allah. Sudah sekat tu. Allah tu sedia. Sudah situ. Kalau Allah tu baru, ada lagi yang membarukan Allah. Yang membaru tu ada lagi yang membaru. Dia panggil tasalsul. Dengan dakwah tidak berkesudahan, tapi bila kira kesudahan. Sebab apa? Balik umi mesti sudah. Beripunnya sudah dan tidak sudah. Lagi tak kata beripun berkesudahan dan tiada kesudahan. Itu mustahil. Adapun tasalsul sebelah akhir, sebelah hujung terpanggil, itu tidak mustahil. Mana? Ahli syurga masuk syurga. Kekal ke binasa intikad kita? Kekal selama-lama. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lama. Takkan bila kekal tu mana berhubung-hubung bertali-tali dengan tidak kesudahan? Kan? Bertali-tali tengok nikmat syurga. Walaupun dalam neraka, azab neraka, tak mati padanya. Bertambah azab, bukan kata kau ringan tak, kau berat. Pasal mati tidak, berkekalan juga. Allah Ta'ala kata, fazuqu falan nazidakum illa azaba. Rasalah kamu, Allah Ta'ala kata pada orang kufur ahli neraka. Rasalah kamu, falan nazidakum, maka tak akan kami tambahkan kamu, malaikat hanya tambah azab, illa azaba. Tu je hak tambahmu. Tambah semata. Ayat lain pula kata khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab. Kekal mereka itu ahli neraka, di dalam neraka, yang orang kufur kekal di dalam neraka, tidak dimeringankan. La yukhaffafu anhum, tidak diperingankan dari mereka itu akan azab. La yukhaffafu anhumul azabu walahum yunzarun, dan tidak ditunggu-tunggu, ditangguh-tangguh dah lagi dah. Habis dah masa ditangguh. Tengok, jadi kekal selama-lama. Apabila kekal, tak kata salsul panggil bertali-tali hingga tidak berkesudahan. Kalau berkesudahan, kita tak panggil kekal. Mati habis. Tengok kita dunia tak kekal. Pasal suk dia mati. Nah, kita dah hidup mati. Bercerai roh dengan badan. Badan mayit, roh hidup. Mereka kata badan tak kekal. Lepas tu bangkit semula kekal. Kekal tak apa mana kekal? Bertali-tali dengan tidak berkesudahan. Tu mana kekal? Sama ada orang kufur masuk neraka kekal, orang mukmin masuk syurga kekal. Bertali-tali tasalsul dengan tidak kesudahan. Itu tidak mustahil. Sebab hadapan, hujung, kod depan dipanggil tasalsul juga, tapi tidak mustahil. Yang bercara tadi tasalsul sebelah balik awal. Tasalsul balik awal tu, itu mustahil. Sebab bila kata tasalsul, maknanya bertali-tali dengan tidak kesudahan. Fardu Allah baru, ada yang membaru. Yang membaru tu mesti baru, ada yang membarukan. Yang tu baru, ada yang membarukan dengan tidak kesudahan. Kalau kesudahan tak panggil tasalsul. Tetapi itu sebelah balik awal. Awal tidak kata malaikat dia ada kesudahan. Itulah tasalsul sebelah awal itu mustahil kerana berhimpun padanya dua yang berlawanan. Mana dua yang berlawanan? Berkesudahan tilik kepada kiraan, tidak kesudahan tilik pada dakwa. Tu kata kalau Allah tu tidak sedia naca baru membawa pada daud dan tasalsul. Kedua-dua itu mustahil kerana membawa pada berhimpun dua yang berlawanan. Berhimpun dua yang berlawanan itu mustahil, tak terima dia akan putus tak terima. Lepas tu tanya apa beza antara daud dan tasalsul? Bezanya itulah. Daud berkeliling balik. Fardu Allah baru, ada yang membaharukannya. Yang membaharu tu baru, Allah yang membaharu. Dia panggil keliling balik. Itu panggil daud. Tasalsul itu bertali-tali. Itulah di antaranya. Sulit sikit. Tapi semua dalil yang depan tu, sana klik situ. Dalil qiyam baqa,
klik pada dalil qidam. Dalil bagi mukhalafatu lil hawadith, bersalah Allah, klik pada dalil qidam. Dalil qidam kembali kepada dalil wujud. Mana ada Allah, tak terima apa dia jadi apa namanya, ada Allah ialah ada wujud hakiki. Tak bersabit dengan siapa yang mengadakan. Yang panggil wujud yang hakiki, wujud yang zati. Tu huraian di sana. Tu maksud dia bercara rukun iman tu. Tu huraian dia. Nah, maksudnya kata beriman dengan Allah. Mesti kita percaya dengan hukum sifat. Apa hukum sifat? Setengah pada sifat Allah, wujud qidam. Apa hukum dia? Wajib pada akal. Tu hukum dia. Habis. Sambung lagi.